cedera. Inna jahannama kanat mirsada. Bagaimana Al-Quran menceritakan tentang keadaan orang-orang yang derhaka di akhirat kelak. Littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Kita dah sebut dah kuliah yang lalu tentang ahqab, tentang perbezaan pandangan. Segelintir kecil di kalangan ulama ahli sunnah berpandangan ahqab membawa maksud tidak kekal neraka itu. Walaupun pandangan yang masyhur, pandangan yang diterima oleh majoriti ulama ahli sunnah, neraka kekal selama-lamanya. Namun ada pandangan yang sedikit di kalangan ahli sunnah, dinukilkan antaranya oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang menyebut tentang fana'un nar, neraka tidak kekal, maknanya dia akan binasa. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Kalau siapa yang tak hadir kuliah dahulu, dia baru dengar, dia tanya sekali lagi ya, kalau dia tak jelas. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Di dalam neraka mereka tidak akan merasai, bukan sekadar nak minum, nak rasa pun tak dapat. Yadhuqu ni dhauq, tak boleh rasa pun, sentuh pun tak ada. Mereka tidak akan merasai bardan, kesejukan, dan tidak merasai minuman. Bardan juga boleh membawa maksud apa dia? Hari itu kita dah terang dah. Bardan juga boleh membawa maksud la yadhuquna fiha bardan, membawa maksud mereka tidak merasai tidur. Kerana orang Arab naum dia cakap bardan. Kerana tidur itu orang Arab dia sebut kadang-kadang dia sebut tidur itu dengan menyebut barda, benda yang dengan maksud tidur. Maknanya orang ahli neraka tidak akan tidur, maknanya mereka tak merasai rehat langsung. Mereka terus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa hamiman wa ghassaqa. Mereka tidak merasai minuman, tidak tidur, tidak merasai kesejukan dalam bentuk mendapat nikmat. Mereka tak rasa nikmat yang berupa tidur, benda yang sejuk dan minuman. Akan tapi yang mereka perolehi dalam neraka iaitu hamiman wa ghassaqa. Hamiman, benda yang terlampau panas. Ghassaqa boleh membawa maksud kotoran, nanah, darah ahli neraka menjadi minuman kepada ahli neraka. Ghassaqa juga boleh membawa maksud benda yang terlampau sejuk, sampai ke tahap sejuk yang terlampau sehingga menjadi azab. Maka dikenakan kepada ahli neraka azab dalam bentuk yang berbagai, dalam bentuk kepanasan yang terlampau dan dalam bentuk yang kesejukan yang terlampau. Ghassaqa jazaa'an wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Orang masuk neraka, balasan yang mereka dapati setimpal dengan apa yang mereka buat. Kerana itu Al-Quran menyebut perkataan orang-orang musyrik apabila mereka melihat neraka di akhirat kelak. Qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, yakni orang-orang kafir di akhirat kelak, law kunna nasma', kalaulah dahulu, kunna dahulunya, nasma' kami mahu mendengar, aw na'qil ataupun kami mahu berfikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, sudah tentu kami tidak akan jadi dari penghuni ahli neraka sa'ir. Menunjukkan mereka mengaku kesalahan mereka. Fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka mengaku kesalahan mereka, mereka mengaku dosa mereka. Akhirat orang yang masuk neraka dia tak bantah Allah. Dia mengaku memang layak dia masuk neraka. Ahli neraka Allah sebut sebagai jazaa'an wifaqa, balasan yang setimpal terhadap apa yang mereka lakukan. Tak bagi lebih, azab tak lebih daripada apa yang mereka buat. Azab yang setimpal dengan apa yang mereka buat. Kemudian ayat yang berikutnya, innahum kanu la yarjuna hisaba. Saya ingat kita berhenti di sini. Kalau tak silap saya, kita berhenti di sini. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Bermaksud sesungguhnya mereka, innahum kanu tu dahulu ketika di dunia. Ini cerita ketika manusia di akhirat, setelah manusia melihat mereka dibangkitkan semula.
Setelah manusia melihat neraka, setelah manusia melihat mizan, setelah manusia melihat kitab catatan amalan mereka, innahum kanu la yarjuna hisaba. Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya mereka dahulunya la yarjuna. Dalam terjemahan dia tulis tidak takut kepada hisab. La yarjun, la yarju rajak, daripada perkataan rajak. Rajak ni tak mengharapkan langsung hisabah, hari pembalasan. Yakni mereka tak harap langsung buat pahala. Mereka tak harap dapat balasan pahala langsung. Mereka tak ingat, tak ingin nak buat ketaatan. La yarjuna hisabah, yakni la yaf'alu ta'ah. Mereka tak buat ketaatan. Kenapa? Kita buat taat ni sebab apa? Kita salat, kita puasa, zakat, haji, buat baik kepada orang ramai, menghubungkan silaturahim, berdakwah kepada orang, cegah orang daripada orang mungkar, yang wanitanya kena pakai tudung, menjaga aurat, menjaga keluarga, menjaga kehormatan diri dan seumpamanya. Untuk apa kita buat semua ni? Kerana li'annahum narju thawaban min 'indillah. Kerana kita mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, la yarjuna hisaba. Mereka tak ada harap langsung, tak teringin pahala. Kerana mereka kata mati habis, selesai macam tu saja. Orang musyrik dahulu. La yarjuna hisaba wa kadzabu biayatina kidzaba. Bukan sekadar mereka tak buat ketaatan kerana tidak mengharapkan pahala langsung mereka. Bukan sekadar itu, mereka juga kadzabu biayatina kidzaba. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Kidzaba, kidzaba membawa maksud pendustaan yang sungguh-sungguh. Tak percaya sungguh-sungguh, bukan sikit-sikit. Kidzaba ni membawa maksud sungguh-sungguh mereka mendustakan ayat kami. Wa kadzabu biayatina kidzaba. Wa kadzabu biayatina kidzaba membawa maksud mereka yaf'alul ma'siyat. Tadi ayat tadi mereka tak buat pahala kerana mereka tidak ada raja, tidak ada perasaan mengharapkan balasan dari Allah, tak ada. Berikutnya wa kadzabu biayatina kidzaba membawa maksud mereka buat maksiat kerana mereka buat maksiat. Tak takut langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada raja, tidak ada khauf. Di mana orang Islam mesti ada dua perasaan ini. Penting. Mesti ada rajak. Rajak membawa maksud harap Allah Ta'ala beri pahala, harap mudah-mudahan amalan diterima, harap supaya Allah Ta'ala ampun kita, baik cara mana pun kita. Ustaz ke, tok syekh ke, pak haji ke, pak lebay ke, ustazah ke, mak lebay ke. Ada mak lebay? Ada orang nama mak lebay? Pak lebay ada, mak lebay ada. Mak lebay ke, apa ke, baik cara mana orang puji kita, cara mana pun, tetap mesti ada perasaan raja. Raja ni harap Allah Ta'ala beri pahala, harap Allah Ta'ala ampun kita, harap Allah Ta'ala kesian kat kita. Penting perasaan. Kalau orang dia tak ada raja, bahaya dia. Bahaya. Dia bukan setakat kena ada raja orang Islam, dia kena ada juga khauf. Takut Allah Ta'ala azab kita. Takut Allah Ta'ala kalau buat kesalahan, Allah Ta'ala azab kita nanti. Takut menyebabkan orang Islam dia tak berani buat dosa. Dia tak sengaja mencampakkan diri dia buat dosa. Dia tak sengaja membiarkan diri dia buat dosa. Orang Islam tak macam tu. Kenapa? Dia ada perasaan takut buat dosa, takut Allah Ta'ala tak ampun. Itu orang Islam. Orang beriman kena ada perasaan khauf dan raja. Dua perasaan ini tidak ada pada orang kafir. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu biayatina kidzaba. Mereka tidak mengharapkan pahala kerana mereka tidak ada raja. Wa kadzabu biayatina kidzaba. Mereka buat dosa kerana mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan raja, perasaan khauf mesti dibina melalui sekarang, pada hari ini. Bukan tunggu lama. Seorang sahabat nak meninggal dunia ketika sakaratul maut, ketika nazak. Nabi datang kat dia, Nabi tanya, apa yang kamu rasa? Pada ketika ini apa yang kamu rasa? Kata sahabat tadi, sesungguhnya aku arju rahmat Rabbi. Aku mengharapkan
rahmat dan keampunan daripada Tuhan aku, dan aku takut azab Tuhan aku. Sahabat tadi kata. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tidak terhimpun dua perasaan ini pada seseorang manusia pada ketika ini, ketika nazak, melainkan Allah Ta'ala akan beri apa yang dia harap, dan Allah Ta'ala akan selamatkan daripada apa yang dia takut, dari apa yang dia takut. Penting tuan-tuan. Jangan nak tunggu ketika nazak baru nak main rajak macam mana rajak tau. Khauf macam mana khauf tak. Sekarang kena latih benda tu. Mari musibah, khauf dan rajak. Takut musibah itu berlaku disebabkan dosa kita. Rajak, harap-harap musibah yang berlaku itu merupakan ujian. Mudah-mudahan kita lulus dalam ujian tu. Dapat nikmat, khauf, takut benda ni ujian, takut gagal dalam ujian. Dapat nikmat, raja, harap supaya kita tetap berada di atas kebenaran, dan Allah Ta'ala memberi pahala supaya kita ikhlas, dan akhirnya diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena latih start hari ini. Semua orang, bukan tuan-tuan saja, saya juga kena latih, dan tuan-tuan semua kita kena melatihkan diri supaya ada perasaan khauf dan raja. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala, setiap sesuatu, kulla syai'in, semua, tak ada satu perkara pun yang tertinggal. Kerana itu dalam suratul kahfi, dalam suratul kahfi ayat 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina ma fihi, wa wudi'al kitabu وترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Apabila dibentangkan kitab catatan amalan kita, kamu akan tengok taral mujrimina mushfiqin, kamu akan tengok orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir, dalam keadaan hina diri. Mereka tengok apa yang ada di dalam kitab catatan mereka. Bila mereka tengok dalam kitab catatan semuanya dicatat, benda kecil dan benda besar, mereka kata ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ni, tidak meninggalkan benda kecil dan benda besar, melainkan semuanya dicatat. Maka dalam surah An-Naba Allah Ta'ala menyebut wa kulla syai'in ahsaynaha wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Setiap sesuatu kami kira, setiap sesuatu kami catat di dalam kitab. Setiap sesuatu Allah Ta'ala tahu apa yang berlaku. Di akhirat akan dibentangkan apa yang kita buat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fadhuqu, rasalah kamu semua, falan nazidakum illa adaba, rasalah kesemuanya, falan nazidakum illa adaba, kami tidak akan tambah untuk kamu semua, yakni orang-orang kafir di akhirat kelak, dan kepada orang muslim yang derhaka, falan nazidakum illa adaba, kami tidak akan tambah melainkan azab sahaja. Tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin hadirat sekalian, ayat ni seolah-olah menunjukkan semua azab yang dicerita dalam ayat ni hanya dia berbentuk muqaddimah azab, dalam bentuk hamiman wa ghassaqa la yadhuquna fiha bardan wala sharaba. Sebut semua ni seolah-olah dia berbentuk muqaddimah azab. Macam mana mula-mula hampa masuk neraka, hampa akan dapat benda ni. Setelah hampa dapat benda ni, Allah Ta'ala kata fadhuqu falan nazidakum illa azab. Rasa azab ni, hak ni baru muqaddimah, kami tak akan tambah lagi melainkan azab yang berlipat kali ganda lagi azab. Demikian, fadhuqu falan nazidakum illa azab. Azab akan bertambah bersesuaian dengan dosa yang dilakukan oleh setiap hamba. Kita kena ingat, yang masuk di dalam neraka bukan hanya orang kafir, bukan hanya orang musyrik, tetapi ada orang muslim yang beriman yang juga masuk neraka. Siapa dia? Iaitulah yang asi, yang banyak menderhakai Allah, yang dosa dia lebih banyak daripada pahala dia.
yang dia tak dapat syafaat daripada Nabi. Dia tak dapat keampunan, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia beriman. Antara nak dapat syafaat Nabi macam mana? Syafaat Nabi termasuk syafaat orang yang sepatutnya masuk neraka, dia beriman, tapi dosa dia banyak, dia sepatutnya masuk neraka terlebih dahulu. Nabi boleh memberi syafaat dia sehingga dia tak perlu masuk neraka, terus masuk ke syurga. Ada juga orang yang kena masuk neraka dengan syarat beriman. Dia masuk neraka, syafaat Nabi juga boleh datang dalam erti kata meringankan sedikit ataupun meringankan azab dia di dalam neraka. Macam mana antara cara nak dapat syafaat Nabi? Antaranya apa dia? Membaca dalam azan bila muadzin menyebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kita akan jawab sama seperti muadzin sebut kan? Dia sebut asyhadu an la ilaha illallah, kita pun sebut asyhadu an la ilaha illallah. Dia sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian selepas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Baca tu. Selepas kita ikut, selepas muazzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyyan rasula. Demikian juga dengan kita membaca doa selepas daripada azan. Selepas daripada azan kita baca doa-doa yang masyhur, Allahumma hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Al-wasilah, kita minta kepada Nabi al-wasilah. Nabi kata tidak akan, al-wasilah ni merupakan satu kedudukan yang paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku mengharapkan kedudukan itu adalah untuk aku. Nabi kata al-wasilah, ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah. Ya Allah, kurniakan kepada Nabi Muhammad al-wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Taala, paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan fadilah, Nabi kata siapa minta wasilah untuk aku, dia layak menerima syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena buat semua ni pasal kita mengharapkan syafaat Nabi. Di samping kita buat ketaatan, kita tinggalkan maksiat. Kerana kita tak tahu maksiat yang kita lakukan berapa besar dosa dia, kita tak tahu. Kalau buat maksiat depan kita ada kaunter, maksiat ni hang dapat 1000 dosa. Senang cerita. Sedekah dapat 100,000 pahala. Senang cerita, boleh tahu aku ada berapa banyak pahala, berapa banyak dosa. Tapi masalah tak tahu. Tu tak tahu lagi kalau kita buat dosa, orang nak ikut kita pula tu. Semua tu, man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang mula contoh yang buruk, dia dapat dosa dia buat. Dan dosa orang buat kena ikut dia. Ya Allah. Tuan, kena fikir benda ni semua. Orang yang beriman, orang Muslim beriman kena fikir semua ni. Sekarang ni orang duk kalut. Kita penting nak sebut tentang agama, kena berhati elok-elok. Jangan main sedap cakap saja. Sekarang ni isu apa? Orang duk cakap pasal isu hudud. Jangan duk main seronok kata aja. Malang bila ada akhbar duk wawancara dengan artis. Tanya pasal hudud, pandangan mereka tentang hudud. Allah, kesian. Ada akhbar wartawan tanya dekat artis, tanya pandangan mereka tentang hudud. Yang wartawan cuma satu, tanya kat artis pasal hudud. Miskin orang kata, kesian perempuan. Wardina, saya tengok dalam Facebook. Dia kata wartawan hak tanya hudud dekat artis tu sama dengan orang pi tanya bahasa Arab kat guru Tamil. Tanya bahasa Arab, nak tahu bahasa Arab, pi tanya kat guru Tamil. Mana dia nak reti jawab? Dia jawab ikut bahasa Tamil dia. Tanya kat artis. Ada artis kata, bagi saya ingat hudud ni tak sesuai di zaman sekarang. Kerana macam mana kita nak buat sula? Sula macam mana nak buat pada zaman sekarang? Astaghfirullah, subhanallah. Siapa kata sula tu ada dalam hudud? Siapa kata? Siapa kata tuan-tuan? Melainkan cerita Sumpah Semerah Hati ya, kata macam tu. Sula tu. Adapun hudud Islam tidak ada sula. Siapa yang
Sebelum ni dia anggap sula itu sebahagian daripada hudud Islam. Dia kena sedar tak ada sula dalam hudud. Salah pandangan tu. Salah cerita Semerah Padi tu. Bohong atas nama agama. Kita doa supaya Allah Ta'ala ampunlah kesilapan orang buat filem tu. Salah besar. Dia telah memberi gambaran yang buruk kepada agama. Nak sebab orang kena koyak baju kan dalam cerita Semerah Padi. Atau tuan-tuan tak tengok cerita tu? Tak tengok? Oh, Masya Allah. Orang muda bagus. Kita dulu tengok masa dulu TV duk tayang. Kena koyak dulu baju. Sebab, ya Allah, hudud bukan macam tu. Sebab hudud ni sebab yang laju. Macam tu je sebab dia. Kalau nak banding sebatan hudud dengan sebatan cikgu di sekolah tu, sebatan cikgu di sekolah tu lebih berat daripada sebatan hudud. 100 kali sebat, 100 macam tu saja. Dalam hadis sebut Nabi, sebahagian sahabat sebat dengan pukul dengan kasut, ada yang pukul dengan sapu tangan. Allah, nak kuat mana pukul dengan kasut ni? Pukul macam tu saja, tapi di hadapan khalayak ramai, bagi pengajaran kat dia. Bukan pukul sampai pegang sekali, pukul pecah belakang kulit. Tak macam tu hudud ni. Dia bukan nak mengazab orang. Kerana itu para ulama hadis terutamanya menolak cerita anak Sayyidina Umar minum arak kena sebat. Biasa dengar cerita tu? Biasa dengar cerita tu? Kononnya ada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, kononnya ada seorang anak yang mana dia minum arak dan dia mabuk, dia berzina. Biasa dengar cerita tu? Tak biasa juga. Akan letih cerita macam tu. Ada cerita kononnya Sayyidina Umar ni ada anak dia minum arak, dia sakit anak dia tu. Kemudian dia cari ubat, dia terjumpa dengan seorang Yahudi. Dia tak tahu orang tu Yahudi, orang tu bagi minum arak. Dia minum, dia mabuk, kemudian orang Yahudi tu umpan dia dengan seorang wanita. Dia berzina dengan wanita tu. Kemudian wanita tu mengandung. Sampai ke dapat anak, dia pergi bawa kepada Sayyidina Umar. Dia kata, wahai Umar, waktu tu Umar Amirul Mukminin, khalifah waktu tu. Dia kata, Umar, ni cucu hang. Terkejut Sayyidina Umar. Siapa dia? Cucu main dari mana pula dah? Dia kata, daripada anak kamu sekian-sekian. Tanya kat anak dia mengaku betul dia dah berzina. Kemudian Sayyidina Umar melaksanakan hukuman hudud. Kononnya lah, dia disebat 100 kali. Tengah-tengah sebat sampai 80 kali rotan. Anak Sayyidina Umar ni mati disebat sampai 100 kali rotan. Kemudian dah mati, macam mana? Nak sambung ke? Quran suruh 100 kali, ni baru 80. Nak macam mana? Lalu Umar pun sambung lagi walaupun telah mati. Sambung lagi 20. Pukul lagi 20. Sampai cukup 100 walaupun anak dia telah mati. Cerita ni cerita bohong direka oleh sebahagian tokoh menyebut cerita ini direka oleh puak-puak Syiah nak memburukkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Palsu cerita tu. Banyak bukti kepalsuan dia. Antara dia apa dia? Hudud bukan pukul sampai mati orang. 100 kali tu takkan mati, mustahil mati, melainkan memang dia kena tarik. Memang takdir dia mati waktu tu, tapi mati bukan sebab pukul. Kerana pukul takkan mematikan orang. Pukul yang sedikit saja, pukul dengan laju-laju 100 kali sekejap boleh habis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tak perlu sejam. Itu hudud. Bila cerita habaq kata sampai mati, bukti palsunya cerita tu. Kedua, nak habaq kata Umar pukul dah mati anak dia 80 kali rotan, sambung pula sampai 10 kali. Subhanallah. Kan kalau orang dah mati habis dah taklif dia. Pukul lagi menunjukkan tak cerdiknya, tak retinya hukum hakam. Mustahil Umar tak reti benda ni. Semua cerita ni menunjukkan kepalsuan cerita. Tapi di tempat kita sebahagian ustaz masih cerita lagi benda ni. Demikian juga anak Umar yang dikatakan kena sebat itu, nama tu tak ada macam tu. Apapun kesemua jalan, dari sudut jalan penceritaan itu sendiri menunjukkan cerita itu palsu. Bahkan di zaman Umar mana ada Yahudi di Madinah. Zaman Nabi lagi dah, Nabi telah mengusir kesemua Yahudi di Madinah. Tiba-tiba cerita tu apa? Anak Sayyidina Umar jumpa dengan Yahudi yang bagi arak kat dia. Tak ada. Tak berlaku perkara itu semua. Palsu cerita. Apapun tuan-tuan muslimin yang dikasihi sekalian, kita tak tahu dosa dan
pahala kita. Maka setiap kita kena berhati-hati untuk menyebut satu perkara atas nama agama. Kerana kita takut nanti kita di akhirat dosa kita banyak. Antara sebab dia kerana kita memulakan perkara yang salah sehingga orang lain mengikut kita. Nah, itu bahaya. Fazuqu falan nazidakum illa 'adaba. Setelah Allah Ta'ala menceritakan tentang azab, tentang keadaan orang-orang kafir dan orang-orang yang derhaka di akhirat kelak, bagaimana keadaan mereka di akhirat, Allah masuk bab yang lain. Allah menceritakan pula tentang balasan orang-orang yang bertakwa di akhirat kelak. Allah Ta'ala berfirman, Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mendapat kemenangan, mafaza, kemenangan di akhirat kelak. Al-muttaqin, iaitulah orang-orang yang muttaqin yang paling atas sekali, paling sempurna sekali, iaitulah orang yang meninggalkan benda yang tidak mengapa kerana takut jadi dosa. Itu orang muttaqin yang paling atas sekali. Adapun orang yang beriman, kesemua orang yang beriman ada takwa di dalam hati dia. Ada sifat takwa dalam setiap orang yang beriman. Kerana Al-Quran sebut Alif Lam Mim dalam surah Al-Baqarah. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Setiap orang yang beriman yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, mereka bertakwa. Cuma barangkali kadar takwa itu tidak sama setiap orang dengan orang yang lain. Bukan takwa tu bukan semua pada satu tahap sahaja. Paling tinggi dia meninggalkan perkara yang tidak mengapa, bimbang, takut terjebak jadi dosa. Itu orang bertakwa. Ataupun orang bertakwa ini orang yang betul-betul memelihara diri. Seperti mana yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah dan beberapa sahabat yang lain. Apabila Umar bin Al-Khattab pernah bertanya kepada Abu Hurairah, apa dia takwa? Abu Hurairah kata, pernahkah kamu berjalan di jalan yang penuh berduri? Umar kata, ya. Apa yang kamu buat? Aku akan tarik, angkat baju aku akan lipat baju aku dan aku berhati-hati untuk meletakkan kaki supaya tak kena duri. Kata Abu Hurairah, demikianlah takwa. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu tempat kemenangan. Hadaiqa wa a'naba. Hadaiq iaitulah kebun-kebun. Wa a'naba, dan anggur-anggur yang banyak. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Allah Ta'ala sebut hadaiqa wa a'naba supaya kita dapat gambaran. Namun hadaiq, taman yang bermaksud taman yang cantik, bukan taman yang cantik dalam erti kata kita boleh bayangkan. Hadaiq, taman-taman menggambarkan taman yang banyak, yang berjenis dan bermacam rupa. Wa a'naba, dan anggur-anggur yang banyak, nak habaq kata berbagai jenis, berbagai cita rasa dan hebat-hebat semua. Nak habaq macam tu. Dan nikmat syurga seperti yang disebut dalam hadis, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Nikmat syurga ni nak habaq kata benda yang ma la 'ainun ra'at, mata tak pernah tengok nikmat tu. Wa la udhunun sami'at, telinga tak pernah dengar nikmat tu. Ialah pernah cerita tentang nikmat tu, tapi apa yang benda keseronokan yang didengar oleh telinga tak sama dengan syurga. Wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di dalam jantung hati manusia, tak pernah terlintas. Kalau kita terlintas, kita baca Al-Quran hadaiqa wa a'naba, kita terbayang apa? Taman dan buah-buah anggur yang banyak. Bukan yang tu. Nama sama, tapi rasa tidak sama, kehebatan tak sama. Nama sama. Nak menggambarkan nikmat yang terlampau hebat. Hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Subhanallah. Kawa'iba atraba, dalam terjemahan ini disebut gadis dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Kawa'iba ni tuan-tuan, dia daripada ka'ib. Orang Arab buku lali tu dia sebut ka'bun.
Wa kawa'iba ni dia isyarat kepada gadis remaja yang masih muda, yang elok, cantik, hebat. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab-kitab tafsir, dia akan sebut kawa'ib ni membawa maksud wanita yang masih belum kendur tubuh badan dia. Nabak kata masih muda, remaja. Atraba, usia yang sebaya di dalam syurga, sehingga mereka merasai nikmat keseronokan di dalam syurga. Demikian nikmat dia. Mungkin orang bertanya, Ustaz, takkan untuk orang lelaki saja? Orang perempuan macam mana? Tuan-tuan, perempuan pun sama. Perempuan akan dia meninggal, macam mana pun umur dia akan hidup kalau dia masuk dalam syurga lah. Kalau dia masuk dalam syurga, dia akan gadis, dia jadi gadis remaja. Kawaib, dia jadi kaib. Dia jadi gadis remaja yang masih segak, hebat. Dan setiap wanita di atas muka bumi yang meninggal, dia ada beberapa keadaan. Pertama, dalam hadis Nabi sebut innal mar'ata li akhiri azwajiha. Orang lelaki dalam syurga dia dapat ada isteri dan dia ada bidadari. Wanita tetap mereka juga mendapat habuan nikmat dari sudut hubungan jenis di dalam syurga, tentu mereka juga dapat. Dan tuan-tuan dan wanita, seperti yang disebut dalam hadis innal mar'ata li akhiri azwajiha. Sebelum tu Syekh Dr. Salman Audah dia menyebut, wallahu alam, bagi pandangan dia sebut wanita yang normal, mereka ni, wanita dengan lelaki ni dia tak sama. Saya tak tahu, saya nukilkan apa yang Syekh Dr. Salman Audah sebut. Dia kata lelaki dengan wanita ni tak sama. Lelaki ni dia macam mana pun dia sayang dekat sesuatu perempuan, tak mustahil dia boleh sayang kat orang lain pula. Itu orang lelaki. Allahuakbar, perasaan ni Allah Ta'ala tak beri sama. Sebab tu Allah Ta'ala beri keizinan orang lelaki ni kahwin lebih. Pasal katalah dia dapat seorang wanita, sayang pilah tarang mana pun, kemuncak sayang dia kepada isteri dia. Contoh, dalam masa yang sama tak mustahil dia boleh sayang kat orang lain pula. Itu orang lelaki yang Allah Ta'ala beri kepada orang lelaki. Tak macam orang perempuan. Orang perempuan tak. Orang perempuan ni kalau dia beri, dah dia sayang kepada seorang suami dengan sayang yang sungguh-sungguh, inilah yang paling terbaik untuk aku. Kalau orang normal, dia wanita yang normal, dia tengok orang lain tak ada apalah, pasal bagi dia suami inilah yang paling dia sayang. Bila dia dah mencurahkan rasa cinta dia kepada seorang lelaki yang berupa suami, dia tak pergi ke orang lain dah. Sebab tu kita tengok kadang-kadang ada isteri yang kena pukul dengan suami jahat, taik dadah, apa lagi, pukul, tapi dia tak pergi mana, dia tetap dengan suami dia tu juga. Ada tak? Banyak kita dengar, banyak kita tengok depan mata kita, kena pukul, luka ni, berlebam, luka. Suami dia jahat, tapi orang kata, hang ni, tinggallah suami hang, masih muda lagi, ada pelajaran, tinggal, percaya orang lain, anak pun tak ada lagi, tinggal. Dia kata, tak, dia nak juga dengan suami dia tu. Pasal apa? Pasal dia telah memberi rasa sayang dia sepenuhnya kepada suami dia, menyebabkan dia kawan lain dia tak mau. Dia tak sama dengan orang lelaki. Kerana itu, wanita-wanita dalam syurga, mereka memiliki suami. Kesemua mereka memiliki suami. Macam mana? Suami dia macam ni. Saya sebut hadis Nabi sebut innal mar'ata li akhiri azwajiha. Orang perempuan di syurga nanti untuk suami yang terakhir di dunia. Sehingga Muawiyah pernah datang meminang Ummu Darda. Kenal Ummu Darda? Suami dia bernama Abu Darda. Antara cerita yang masyhur kisah Abu Darda, dia tak mau kat Ummu Darda. Tak mau dalam erti kata dia tinggal, bukan tinggal tak mau buang. Pasal dia kalut beribadah. Abu Darda, isteri nama Ummu Darda. Satu hari Salman Al-Farisi datang ke rumah Abu Darda, tengok Ummu Darda dalam keadaan tak berhias. Salman pelik, apa kena dengan hang wahai Ummu Darda? Kata Ummu Darda kepada Salman, tengoklah saudara hang ni, dia tak mau kat dunia dah, kat aku pun dia tak mau. Siang kerja nak puasa, malam kerja nak sembahyang. Lalu Salman pun nasihat,
Cerita yang masyhur saya ingat semua kita biasa dengar. Salman tidur rumah Abu Darda. Kerana Salman dengan Abu Darda antara dua orang yang dipersaudarakan oleh Nabi di Madinah. Salman orang luar, orang Parsi. Abu Darda orang Madinah. Nabi saudarakan mereka. Lalu Salman tidur di rumah Abu Darda dan nasihat Abu Darda. Lalu masyhur hadis, inna li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan. Dan akhirnya Nabi tutup dengan fa'ati kulli haqqin haqqah. Beri setiap orang akan hak dia. Itu Ummu Darda. Abu Darda meninggal dulu daripada Ummu Darda. Bila Abu Darda meninggal, Muawiyah mai masuk Mina. Mai masuk Mina Ummu Darda. Lalu Ummu Darda kata, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Ummu Darda dia tolak pinangan Muawiyah tu, dia tak mau. Kemudian dia kata, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mar'ata li akhiri azwajiha." Sesungguhnya para perempuan, orang perempuan itu di akhirat kelak bersama dengan suami yang terakhir ketika dia berada di dunia. Lalu kata Ummu Darda kepada Muawiyah, "Wala uridu li Abi Darda badala." Lalu aku tak mau untuk tempat Abu Darda tu ada pengganti untuk Abu Darda. Aku tak mau. Aku nak di dunia bersama dengan Abu Darda, di akhirat pun aku nak bersama dengan Abu Darda. Siapa dia wanita ni? Bernama Ummu Darda. Maka wanita dari sudut nikmat dalam syurga, nikmat kemesraan ataupun hubungan lelaki dan wanita, dia ada suami. Yang mati dalam keadaan dia ada suami yang terakhir di dunia dia akan dapat di syurga. Kalau suami dia masuk syurga lah. Kalau dia masuk syurga, kalau suami dia masuk syurga. Kalau dia tak masuk syurga, habis selesai cerita lah. Dah tentu tak dapat nikmat. Tapi kalau dia masuk syurga, suami dia tak masuk syurga, jadi macam mana dia? Dia akan diberi pilihan untuk siapa-siapa. Dia boleh pilih mana-mana dia nak berkahwin di kalangan orang lelaki daripada penghuni syurga. Demikian juga wanita yang ditalak ataupun wanita yang mati dalam keadaan tak sempat berkahwin. Dia diberi pilihan dalam syurga mana-mana lelaki untuk dia ambil sebagai suami dia. Demikian wa kawa'iba atraba, nikmat yang besar yang akan diperolehi di dalam syurga. Wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Sebahagian ulama sebut ka'san bila disebut dalam Al-Quran dia merujuk kepada gelas yang berisi arak. Ka'san dihaqa, dan arak yang penuh. Dihaqa juga boleh membawa maksud arak yang suci, bersih, yang disediakan untuk ahli syurga, yang berupa nikmat kepada mereka. Maka minum di dunia tak boleh, di akhirat boleh. Arak bukan seperti arak di dunia, arak yang bersih, yang lebih lazat, yang lebih hebat, subhanallah, lebih hebat. Wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba, yang mana di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Cuba tuan-tuan tengok. Cuba tuan-tuan kena bayang dari ayat yang sebelum ni dulu. Allah Ta'ala menyebut, inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Untuk orang bertakwa itu ada kemenangan di dalam syurga. Hadaiqa, mereka akan mendapat taman-taman syurga. Wa a'naba, daripada inab, ini buah-buah anggur yang banyak. Buah-buah yang berbagai jenis, yang berbagai cita rasa. Cuba yang tengok. Taman yang besar, yang banyak, nikmat yang banyak, buah-buahan yang banyak, bidadari, macam-macam nikmat yang ada dalam syurga. Biasanya pada nisbah manusia, pada pemikiran mereka, apabila mereka membayangkan suasana macam tu, sudah tentu ada bunyi bising orang, bunyi orang melawak, bunyi orang bergurau, bunyi orang buat macam ni, bunyi orang macam tu. Dah tentu dalam gurauan yang banyak tu ada pula orang ni pukul orang tu, orang ni pukul orang tu pukul orang ni, tipu daya dan macam-macam. Tapi dalam syurga, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Mereka tak dengar perkara lara. Lara ni benda yang tidak ada manfaat. Wala kidzaba, pembohongan pun tak ada. Mereka merasai nikmat berterusan sehingga tak tercampur pun dengan benda yang tidak ada nikmat.
Gambarkan macam tu. La yasma'una fiha lagwan wala kizaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Cuba tengok ayat Al-Quran. Sebagai balasan, jazaa'an min rabbik, balasan dari Tuhanmu, 'ata'an hisaba, dan pemberian yang cukup banyak. Tuan-tuan cuba tengok ayat ni. Kalau tuan-tuan tengok terjemahan ni, dia terjemah ni susah sikit. Kalau kita nak cerita secara lengkap, kita susah nak terjemah. Terjemahnya macam tu. Tapi tuan-tuan cuba kita tengok. Jazaa'an min rabbika, balasan daripada Tuhan engkau. Nampak? Tadi tentang azab, Allah Ta'ala menyebut apa? Jazaa'an wifaqa, balasan yang setimpal dengan orang yang kena azab. Tapi dalam syurga Allah tak sebut jazaa'an wifaqa. Allah kata jazaa'an min rabbik. Maknanya orang dalam syurga dia dapat balasan bukan setimpal dengan amalan yang dia buat, bahkan lebih berlipat kali ganda. Lebih berlipat kali ganda. Kalau ikut amalan tak layak terima macam tu. Sehingga dalam syurga, apa yang yatamannaun, apa yang kita berangan-angan dapat, berangan-angan dapat apa yang kita berangan-angan, sehingga terputus angan-angan, habis angan-angan, tak tahu nak apa dah. Subhanallah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut jazaa'an min rabbik 'ata'an hisaba, balasan daripada Tuhan, bukan balasan yang setimpal dengan amalan saleh yang kamu buat, tetapi balasan daripada Tuhan engkau, dan pemberian hisaba. Hisaba bukan membawa maksud pemberian yang tertentu, tetapi hisaba membawa maksud pemberian yang diberi kepada kita sehingga kita akan kata hasbi ya Rab, hasbi, cukup, hak ni cukup dah, tak banyak sangat dah. Sampai tahu tu. Dalam terjemahan dia sebut pemberian yang cukup banyak. Membawa maksud hisaba, membawa maksud sampai ahli syurga hasbi, memadai. Rasa cukup dah dengan pemberian. Kerana itu dalam surah Qaf wal Qur'anil Majid, ayat seterusnya, beberapa ayat seterusnya, Allah Ta'ala menceritakan tentang yauma naqulu wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Kemudian wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Ayat yang berikutnya Allah Ta'ala menyebut lahum ma yasha'una wa ladaina mazid. Dalam syurga itu ma yasha'un, apa yang mereka nak, bukan berdasarkan apa amalan soleh yang kita buat, tapi lahum ma yasha'un. Dalam syurga tu apa yang kita nak, bukan sekadar itu. Apa yang kita nak habis dah, tak tahu nak apa, tak tahu nak minta apa. Allah Ta'ala kata waladaina mazid, di sisi kami pula ada banyak lagi tambahan yang kami nak bagi. Subhanallah. Nikmat syurga yang tidak tercapai oleh akal fikiran. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan yang memelihara langit. Rabbi, dia baca Rabbi kerana dari segi nahwu dia jadi macam mana? Rabbi, kenapa tak Rabbu? Rabbi disebabkan dia badal kepada jazaa'an min rabbik. Dia badal kepada jazaa'an min rabbik, dia jadi Rabbis samawati wal ardh. Namun ada juga sebahagian bacaan yang dia baca Rabbus samawati, dia jadi mula ayat baru. Apapun bacaan dalam mushaf yang ada pada kita, Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahman, Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Allah Ta'ala nak gambarkan bagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang memberi, yang azab kepada orang kafir, memberi nikmat kepada orang yang beriman dalam syurga, ialah Tuhan yang memiliki langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. La yamlikuna minhu khitaba, yang mana manusia di akhirat kelak, sama ada ahli neraka ataupun ahli syurga, tidak akan
la yamliku, tidak, mereka tidak dapat berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala illa man adina lahu rahman, melainkan orang-orang yang diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka berbicara. Nak gambar kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala alam. Insya-Allah kita sambung dalam kuliah yang akan datang. Kita buka kepada soalan kalau ada soalan. Boleh. Ustaz, adakah kita ataupun pemerintah kita melanggar dosa kerana tidak laksanakan hukum hudud? Baik, adakah pemerintah kita dikira berdosa kerana tidak melaksanakan hukum hudud? Tengok beberapa keadaan. Pertama, kalau tak melaksanakan kerana menganggap perkara itu tidak sesuai, berdosa. Bahkan bahaya perkara itu. Dia boleh jatuh dalam dosa yang terlampau bahaya. Tapi kalau dia tak melaksanakan kerana dia menganggap tak mampu nak laksana, itu lain. Namun dalam masa yang sama, orang yang tak mampu kena berusaha ke arah supaya bagi jadi mampu. Apa pun hudud mesti dilaksanakan. Bukan mesti hari ni cakap mesti, esok nak buat terus, tak. Kena usaha supaya bagi kita boleh buat. Supaya boleh buat. Jangan kami nak buat tapi tak ada usaha. Ataupun jangan juga yang tergopoh-gopoh nak buat. Masalah juga. Mesti ada usaha nak buat dan mempersiapkan diri untuk mampu buat hudud. Mesti itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang boleh kata, "Ish, tak boleh buat hudud." Mana boleh? Mesti buat. Kalau hukum pengedar dadah membunuh, bagaimana hukum hudud yang ada hukuman sampai mati kita rasa berat? Tak ada alasan. Hudud setiap orang Islam mesti berusaha ke arah kita mampu dan boleh melaksanakan semua hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kata tak boleh, mesti buat. Namun dalam masa yang sama jangan tergopoh-gopoh sehingga waktu kita buat menyebabkan banyak kesilapan dan memberi fitnah kepada agama. Itu pun tak mau juga. Duk nak buat tapi tak ada usaha nak bagi jadi elok. Tak ada kajian, tidak ada persiapan untuk bagi betul-betul kita mampu buat. Itu masalah juga. Semua orang kena berusaha untuk melaksanakan hukum hakam Allah secara menyeluruh. Wallahu a'lam. Kalau tak ada, saya ingat sekadar ini saja. Mudah-mudahan ada manfaat daripada kuliah ini dan kita sambung kuliah di bulan hadapan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.